Akhirnya, spoiler manga Boruto 2 Blue Vortex chapter yang kelima dah keluar guys. Jadi saya akan cuba terangkan secara ringkas sahaja dulu, kerana insyaAllah esok kita akan mereview chapter ini secara full. Cover page untuk chapter ini akan menunjukkan gambar Uchiha Sasuke dengan desainnya yang masih sama, desain yang lama itulah. Kemudian judul ataupun tajuk untuk chapter ini adalah target. Target di sini mungkin bermaksud tujuan yang akan kita ketahui dari Shinju sebelum ni, sebab kita masih belum tahu apakah tujuan utama dan tujuan-tujuan yang lain yang akan dilakukan oleh Shinju ni. Yang pertama, kita akan ditunjukkan flashback antara Sasuke dan Boruto setelah mereka tinggalkan desa Konoha 3 tahun yang lalu. Pada satu ketika kita akan melihat Boruto dan Sasuke yang telah berhenti berehat di suatu kawasan dan berbual di situ. Pada ketika itu Boruto terlihat sangat gembira bersama Sasuke dan dia juga meminta Sasuke untuk mengajarkannya jutsu-jutsu yang lebih kuat. Namun Sasuke berkata yang dia tak perlu kerana Boruto sememangnya sudah shinobi yang kuat, kerana dia mirip seperti Naruto. Namun Boruto terlihat lebih genius. Sasuke juga sudah faham kenapa Sarada nak sangat dia jaga Boruto, dan ya, apa yang dia lakukan itu adalah tepat. Kemudian terlihat kod telah tiba-tiba muncul di kawasan Boruto dan Sasuke tersebut untuk menyerang Boruto, kerana kita tahu tujuan kod sebelum ini sememangnya untuk membunuh Boruto lah kan, bagi membalas dendamnya yang lama. Tapi sebenarnya membalas dendam terhadap Kawaki lah, tapi disebabkan identiti antara Boruto dan Kawaki ditukar, diubah oleh Omnipotence Ada, jadi kod pun target Boruto lah. Namun ternyata pada masa yang sama juga Sasuke mampu melukakan mata kiri milik kod. Jadi terjawab sudah, orang yang melukakan mata kod adalah Uchiha Sasuke. Dan kejadian ini juga berlaku setahun selepas mereka tinggalkan Konoha. Sasuke juga berkata yang dia akan handle kod dan sumeka-sumeka yang lain ini dan meminta Boruto untuk berundur supaya Boruto masih selamat dan dapat menjaga Sarada selepas ni. Jadi kiranya Sasuke dia nak korbankan diri dia lah dekat sini. Lalu kita dapat lihat Sasuke dengan pedangnya dan Chidori Nagashi, dia mampu mengalahkan setiap dari sumeka tersebut. Namun malangnya kod berjaya melarikan diri. Tapi tetap walaupun Sasuke berjaya mengalahkan sumeka di situ, tetap Sasuke telah terkena dengan satu sumeka, serangan dari satu sumeka, sehingga kan akhirnya Sasuke telah bertukar menjadi pokok. Lalu terlihat Boruto juga telah berjanji pada Sasuke dan dia akan pulihkan semua ini, dan dia juga telah menggunakan pedang Sasuke. Kemudian kita kembali ke masa yang sekarang. Kita juga akan tahu yang Moigi lah yang sememangnya telah bertukar menjadi pokok kerana melindungi penduduk desa yang lain. Jadi betul lah apa yang kita jangkakan sebelum ini, di mana Shinju wanita itu adalah Shinju Moigi. Kemudian kita akan ditunjukkan dengan perbicaraan ataupun perbincangan hala tuju dan target seterusnya dari setiap Shinju. Untuk Shinju yang utama, iaitu ketua Shinju itulah, dia berkata melalui instingnya dia akan target Uzumaki Naruto. Jadi Eda yang tahu dengan keadaan itu menggunakan sengringan dia pun berasa pelik lah, kenapa Naruto yang ditargetnya sedangkan Naruto bukannya Otsutsuki. Ternyata ketua Shinju itu berkata yang memakan Boruto dan Kawaki yang merupakan Otsutsuki sememangnya tujuan utama mereka. Tapi sebelum itu mereka boleh mengikut insting mereka masing-masing dan melakukan apa yang mereka mahu. Dan yes, kita dah tahu ketua Shinju itu target Naruto. Lalu Shinju Moigi atau namanya diketahui adalah Matsuri pula menargetkan Sarutobi Konohamaru kerana Moigi sememangnya ada hubungan dengan Konohamaru. Dan Shinju Sasuke atau namanya adalah Hidari, dia menargetkan Uchiha Sarada. Jadi mungkin setelah ini kita akan melihat pertarungan antara anak dan ayah, tapi ayah yang ini versi Shinju punyalah. Tapi still kekuatan yang akan ditunjukkan oleh Shinju Sasuke ini tiada bezanya dengan Sasuke yang dulu. Mungkin bahkan kekuatannya melebihi Sasuke. Jadi bagi saya ini agak menarik. Mungkin kita akan melihat pertarungan Susanoo melawan Susanoo, sebab kita pun dah tahu yang Sarada juga telah membangkitkan Magi-Q Sharingan. Kemudian untuk Shinjuba yang ini agak special sikit kerana dia menargetkan Eda. Jadi disebabkan itu Eda agak terdiamlah dan terkejut dengan situasi itu kerana dia pun
melihat keadaan tersebut dan mengetahui keadaan tersebut, dan Ada juga telah menunjukkan reaksi yang agak terkedu bersebelahan dengan Diamond. Jadi Diamond pun bertanyalah pada Ada, "Hei kakak, okey tak?" Jadi untuk Shinju Bang ini menyerang Ada mungkin akan sangat epik, kerana kita tahu yang Diamond juga sangat menjaga kakaknya, protect kakaknya, dan tidak kira dia itu Otsutsuki ke, Shinju ke, Diamond pasti akan menghalangnya. Jadi dekat sini kita juga boleh melihat sekuat apakah kekuatan sebenar untuk Shinju Bang ini. Adakah dia mampu kalahkan Diamond yang sememangnya sudah kita tahu kekuatannya sangat tidak masuk akal. Jadi saya pun tak sabar nak lihat pertarungan-pertarungan macam ini akan berlaku. Kemudian kita juga akan ditunjukkan kembali dengan kemunculan Amado yang sedang berkata-kata pada Sumire, dan ya, Amado masih sama, hanyalah untuk anak perempuannya Akebi. Tapi saya masih merasakan yang ada sesuatu yang tak kena dengan Amado ni. Dan penjelasan tentang scene Amado ini saya akan terangkan dengan lebih detail dan jelas pada chapter review esok hari. Kemudian kita juga akan ditunjukkan scene Sarada yang bertemu dengan Sumire. Sarada berkata pada Sumire yang dia masih terkilan, kenapa semua orang masih percayakan Kawaki adalah Uzumaki Kawaki, sedangkan dalam foto gambar keluarga Uzumaki yang ada dalam rumah Naruto pun sudah menunjukkan tentang kebenarannya. Sarada juga telah teringat balik scene dia meminta Sasuke untuk menjaga Boruto. Lalu tidak lama dari itu, semasa mereka sedang berbual, tiba-tiba di belakang mereka seseorang telah pun muncul, dan ya, orang itu adalah Uzumaki Boruto. Boruto berkata, "Sensei aku percayakan aku. Dia sanggup korbankan hidupnya untuk melindungiku." Lalu Sarada telah berpaling ke belakang dengan wajah yang agak sedih dan telah berlari untuk memeluk Boruto. Boruto berkata, "Dan Sasuke lakukan ini adalah untuk kau juga, Sarada." Kemudian terlihat Sumire yang hanya melihat keadaan tersebut, dan Sarada berkata, "Kau lambat, stupid Boruto." Boruto menjawab, "Maaf, sekarang aku dah pulang." Dan terbasa dan tamat untuk ringkasan spoiler chapter kelima ini, dan nantikan full review insya-Allah pada esok hari. Akhir kata saya Bro Aiman, thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shinobi no Jidai wa Owaru.